Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram di apartmen UK Perdana dalam episod yang ketiga. Ikutilah kisah seramku, para pendengar. Kisahnya macam ni. Aku bekerja sebagai pengawal keselamatan di apartmen UK Perdana pada ketika itu. Apartmen UK Perdana ni dalam keadaan yang kosong kerana baru saja bangunan ini disiapkan oleh pemaju. Tetapi masih belum ada yang dibenarkan untuk tinggal di apartmen itu. Pada hari pertama aku bekerja, kerana syarikat yang aku bekerja ni, syarikat ni baru saja dapat tender. Tender tu bermula pada waktu hari aku bekerja. Start dia adalah waktu malam. Jadi aku shift malam, bekerja seramai 2 orang. Pengalaman ni yang terjadi ni adalah pengalaman yang aku alami daripada diriku dan juga kawanku. Kisahnya macam ni. Aku datanglah lebih awal kerana aku hendak melihat kawasan dulu. Jadi aku datang lebih kurang dalam pukul 6 lebih petang. Jadi apabila aku datang, jadi aku tak benarkan sesiapa yang tinggal dekat dalam bangunan apartmen tu. Maknanya pekerja-pekerja kongsi pun aku tak benarkan mereka tinggal kat situ. Jadi bermakna apartmen ni berada dalam keadaan yang kosong lah. Yang ada hanya aku dan rakan. Jadi malam pukul 8 aku akan lakukan rondaan. Dan tibalah pada pukul 12 malam rondaan untuk yang ke-12 malam. Jadi pada masa tu aku takut nak pergi kesorangan diri. Jadi aku ajak teman aku ni untuk menemani aku untuk lakukan clocking jam. Jadi aku masa tu aku pun jalan daripada blok A sampailah ke blok E. Jadi apartmen ni dia ada blok blok A, B, C, D, E dan juga F. Bukan blok E tapi sampai ke blok F. Dan apartmen ni dia susunan dia tak teratur susunan dia. Blok A kat depan, blok B tepi, blok C belakang, begitulah susunan yang seterusnya. Jadi aku pun roda lah daripada blok A sampailah ke blok F. Bila aku sampai kat blok F ni, tiba-tiba aku terdengar seperti ada orang yang sedang bersiul. Siulan dia lebih kurang macam ni. Tapi siulan tu dia menyanyikan sebuah lagu, irama lagu lama lagu zaman 60-an, 70-an macam tu lah. Jadi suara alunan tu pun jadi aku pun bila sampai dekat blok F tu, aku terdengar bunyi siulan. Dan aku tertanya-tanya di antara kawan aku ni. Aku tanya dia, "Engkau ke yang bersiul?" Dia kata, "Aku tak bersiul, tapi aku dengar ada orang bersiul." Samalah dengan aku. Aku pun dengar juga ada orang bersiul, tapi aku tak tahu siapa yang bersiul. Yang aku dengar tu betul-betul dekat blok F. Pada masa tu kawasan blok ni masih belum dinyalakan lampu. Maklumlah, air pun tak pasang lagi. Walaupun pilih air dah ada, tapi belum masuk lagi air, belum boleh digunakan. Jadi aku pun teruskanlah perjalanan aku. Mula-mula tu aku anggap macam perkara yang biasalah. Jadi aku pun teruskan perjalanan aku. Dan aku cakap dengan kawan aku, kata aku nak ulang balik lah, aku nak pergi ronda balik kawasan tu. Pasal aku syak macam ada orang dekat situ. Jadi aku pun, kawan aku setuju lah. Jadi aku patah balik, aku pergi semula dekat kawasan tu. Dan bila aku sampai kat situ, aku tak dengar dah bunyi orang bersiul. Tetapi kali ini ada satu bau hanyir
yang menyengat hidung aku. Bau dia ni seperti bau dekat hospital. Biasanya dekat hospital ni dia ada satu bau hanyir. Pada masa tu bila aku bau benda yang hanyir tu, bulu roma aku memang rasa lain dah masa tu. Suasana pun dah berubah jadi lain. Mestilah aku terasa sangat takut pada ketika tu. Jadi aku pun cepat-cepat aku terus pergi dekat pos. Dan apa yang aku buat dekat pos tu, aku tulis dalam laporan yang apartmen ni adalah apartmen yang berhantu. Jadi selepas daripada kes itu, lebih kurang dalam 2 minggu aku bekerja dekat situ. Sekali lagi aku diganggu. Pada masa tu aku meroda dengan kawan aku berdua. Kali ni bukan berdua, kali ni berlima kan, pasal ada kawan-kawan aku yang lain dia nak join sekali pada masa tu. Nak jadi paranormal lah kononnya. Jadi aku pun start lah meronda daripada blok A sampailah ke blok F. Sebenarnya sampai ke blok E, tapi aku nak cerita ni yang berkaitan dengan blok F. Jadi sekali lagi bila aku sampai dekat situ, aku stay, aku terdengar bunyi air tau. Air yang macam air terjun, tapi dia turun daripada tangga tau. Jadi bila aku duduk dekat blok F tu, aku duduk kat tangga tu, jadi aku tak nampak pun air mengalir, tetapi aku terdengar bunyi air yang mengalir. Jadi aku cakap, macam mana ada air mengalir sedangkan bekalan air masa ketika itu pun masih belum diaktifkan. Itu adalah pengalaman aku. Dan pengalaman aku yang lain adalah apabila aku naik ke atas bangunan tersebut, aku melalui tangga tu, pasal aku nak tengok air yang aku dengar tu, tapi aku tak jumpa air di semua blok yang aku pergi, di semua unit yang aku pergi dan semua tingkat yang aku naik, tapi aku tak ada dengar bunyi apa-apa pun air. Tapi bila aku turun kat bawah balik, aku dengar semula bunyi air yang sedang mengalir. Dan ketika aku hendak beredar daripada tempat tu, tiba-tiba aku dengar bunyi seperti ada orang yang sedang bermain guli pada ketika itu. Guli itu jatuh daripada satu anak tangga ke satu anak tangga. Pada ketika tu aku tak tahu lagi nak cakap apa, dan aku tinggalkan tempat tu. Tetapi bau yang hanyir seperti bau hospital itu seringkali aku terhidu baunya. Itu adalah pengalaman seram yang aku alami bersama dengan rakan-rakanku. Dan cerita yang terakhir di apartmen tersebut, pada ketika itu masa itu CF dah mula dikeluarkan oleh pihak pemaju. Ketika itu pemaju adalah syarikat Talam Corporation. Jadi pada masa itu pada malam hari yang aku jaga tu, ada satu pakcik ni tau, dia menaiki sebuah van Bennett tak silap aku, warna biru tua. Jadi dia masuk, dia minta kebenaran dekat aku. Dia kata dia nak angkat barang dia nak masuk ke dalam unit dia. Pada ketika tu dia dah dapat kunci. Jadi aku cakap dengan dia, sebenarnya malam memang tak boleh, tapi pasal tak ada orang tinggal lagi, tak apalah, saya bagi pakcik selama 2 jam untuk pakcik kebaskan barang-barang pakcik lah. Jadi setelah dapat keizinan, jadi dia minta aku bantu dia tau. Minta 2 pengawal keselamatan. Masa tu pengawal ada 3 orang malam, pasal selalu diganggu. Jadi aku minta kat bos aku tambah lagi seorang ahli. Jadi bos aku setujulah. Jadi bila 3 orang tu, seorang jaga pos dan 2 orang lagi akan pergi tolong pakcik tu. Jadi aku salah seorang yang tolong pakcik tu. Bila aku dah habis penggal barang apa semua, jadi dia pun datang dekat pos aku. Jadi dia bagi aku sedikit makanan tau. Pada ketika tu dia bagi aku mi goreng 1 talam, dan dia bagi aku kuih talam pun 1 talam juga. Dan dia bagi aku upah lah, walaupun aku sebenarnya tak nak ambil upah pun. Tapi orang tua kata rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Jadi aku pun ambil jugalah rezeki tu. Tapi rezeki tu malam, duit tu malam tu juga habis lah aku belanja kan. Jadi aku pun lepas pada tu aku ditugaskan untuk tukar shift. Pada masa tu aku tak shift malam dah, aku kena shift siang. Tapi aku akan sentiasa akan dikenakan OT tau oleh bos aku ni.
untuk jaga shift malam. Aku bukannya siapa-siapa, aku pun pengawal biasa je, tapi aku lebih berat lah tugasan aku daripada pengawal-pengawal yang lain, pasal aku senior dekat situ. Jadi bila aku kerja siang tu, pada satu hari tu dalam pukul 2 lebih pada masa tu, aku teringat lah pakcik ni pesan kat aku. Dia kata dia suruh tengokkan dia punya unit rumah dia. Masa tu jarak pertemuan aku dengan pakcik tu tak berapa lama, lebih kurang dalam berapa minggu ataupun dalam berapa minggu lah kalau tak silap aku. Jadi aku pun pergilah ke rumah yang pakcik tu pakcik tu punya rumah aku pergi. Pakcik tu tinggal di blok B pada ketika tu, tingkat 3, pintu rumah pintu 6. Jadi aku pun pergi ke rumah pakcik tu. Bila aku pergi ke rumah pakcik tu, aku tengok grill dia tak berkunci. Jadi pintu dia pun tak berkunci tau. Jadi aku kata macam mana orang ni letak barang tapi dia tak kunci rumah dia. Jadi untuk aku pun untuk nak memastikan apa yang terjadi kat rumah dia, aku pun buka lah pintu tersebut. Dalam pintu tu, bila aku buka, aku tengok rumah tu berada dalam keadaan yang kosong. Tak ada apa-apa barang pun yang ada dekat dalam rumah tu. Ini adalah kisah misteri yang terjadi pada diri aku sendiri. Masa aku seorang-seorang. Jadi bila aku turun tu, aku tanyalah dekat partner aku yang memang dia siang. Dia memang orang siang, dia memang tak tukar-tukar. Jadi aku tanya dia. Jadi dia kata, bila aku cerita wajah pakcik ni macam ni, orang dia pakai kenderaan ni, tak tahulah kalau ada kenderaan lain, blok ni apa semua. Jadi dia kata orang ni dia tak pernah nampak jumpa pun orang ni. Jadi dia duduk di unit berapa? Aku cakap lah dia duduk di tingkat 3, unit 6. Rumah dia blok B. Jadi dia kata memang ada orang ambil kunci, tapi tak sama yang macam yang kau cakap. Kata, aku rasa macam aku tersilap unit. Jadi aku pun cakap tak apalah. Aku pun pergi semula. Aku pergi cari balik unit semua. Aku buka semua unit tingkat 3 tu. Masa tu semua berada dalam keadaan kosong. Masih belum ada lagi orang yang unggah barang masuk ke dalam unit mereka. Jadi aku turun bawah, aku pergi balik kat house. Aku cerita dengan kawan aku. Jadi aku tunjukkan bukti yang pada malam tu memang aku ada tulis laporan yang pakcik ni masuk minta kebenaran pada aku apa semua, dan aku sendiri pergi bantu dia pada ketika tu. Jadi bila kawan aku tengok aku punya laporan, dia kata betul laporan kau ni, tapi memang orang ni tak wujud. Tapi yang menjadi misterinya, siapakah pakcik tu yang datang pada malam tu, yang minta kebenaran pada aku, minta aku bantu dia untuk munggah masuk ke unit dia. Kalaulah kata pakcik ni dia angkat barang balik, mustahil. Sebab apa? Itu adalah rumah dia. Jadi itulah di antara pengalaman seram yang aku alami. Dan akhir sekali ada satu lagi aku terlupa. Ada satu lagi cerita, iaitu pada malam tu masa tu aku kena overtime malam. Jadi masa aku jaga malam tu, ada datang 2 orang perempuan tau. Pada ketika tu jam pun dah 9 ke atas, hampir-hampir dekat pukul 10 malam. Jadi bila perempuan ni minta keizinan pada aku untuk nak tengok unit rumah dia dekat blok F pada ketika tu. Jadi aku mula-mula tu memang aku larang lah. Aku cakap aku tak benarkan lah. Tapi bila dia kata dia adalah anggota polis pada ketika tu, pasal dia ada beli rumah kat situ, jadi dia pun minta aku teman dia pada ketika tu. Jadi aku cakap dengan dia, akak punya pasal tak apalah, saya ikut lah. Jadi aku pun ikut lah dia pada ketika tu. Bila sampai dekat blok F tu, aku pun mulalah menaiki anak tangga tu. Apartmen ni memang dia tak ada lift. Dia hanya setakat tingkat 7 saja apartmen ni. Dia tak ada mempunyai lift. Jadi aku pun naik tangga lah. Aku naik anak tangga, bawa dia. Jadi pada bila aku masa tu baru naik separuh tangga tau, separuh anak tangga, tiba-tiba blok F tu dia jadi blackout. Blackout gelap lah. Bila gelap tu jadi perempuan tahulah bila takut dengan gelap. Jadi dia pun terus terkam aku, dia peluk aku tau. Perempuan ni dia memang suka pakai minyak wangi yang wangi-wangi. Jadi pakaian dia pun aku tengok pun agak seksi gairah pada ketika tu. Tapi aku ada batas-batas dia. Jadi bila dia peluk aku marah lah dia. Aku cakap kenapa sampai peluk saya. Jadi dia kata dia takut. Jadi aku cakap kalau takut jom kita turun balik lah. Jadi bila aku turun, dia sampai ke anak tangga last, tiba-tiba lampu pun menyala semula tau.
Jadi aku cakap dengan dia, nak naik balik ke? Dia kata, tak nak lagi bang. Takutlah bang, seram lah dia kata. Jadi aku kata kalau tak nak balik, kita pergi dekat pos lah. Jadi kami pun pergilah semula dekat pos. Bila aku sampai dekat pos tu, jadi perempuan tu pun minta izin untuk balik. Aku benarkan dia balik pada ketika tu. Jadi kawan aku ni, dia soalan aku tau. Dia tanya aku, bang, kau ada pakai minyak wangi ke? Aku cakap dia, aku tak pakai minyak wangi. Kenapa? Dia kata, bau badan kau ni macam bau bangkai, dia kata. Aku cakap dengan dia, bau bangkai? Aku tak pakai minyak wangi lah. Jadi aku pun buka lah baju aku, baju security kan. Aku buka baju tu dan aku bau, memang ada bau bangkai dekat baju aku. Jadi aku pun cakap cerita dengan kawan aku, tadi perempuan tu dia bau, dia pakai minyak wangi dia wangi. Tahu, tapi macam mana minyak wangi tu melekat dekat pakaian aku, bau dia busuk. Sebab pada ketika aku sedang nak naik anak tangga tu, nak pergi ke unit rumah dia, tiba-tiba lampu jadi blackout, kau tahu. Jadi perempuan tu dia peluk aku. Sebab itulah bau minyak wangi perempuan tersebut melekat dekat pakaian aku. Tapi yang peliknya, mengapakah bau minyak wangi perempuan tu berlainan dengan bau yang disebut, yang ditegur oleh kawan aku tadi. Dan aku sendiri pun dapat terhidu bau tersebut. Bau itu memang bau yang tidak menyenangkan. Inilah kisah seram aku. Jadi aku nak cerita dengan tempat ni. Bila aku tanya dekat kongsi yang masih bekerja, ada pekerja-pekerja yang masih bekerja dekat situ untuk nak repair apa-apa yang patut pada ketika tu. Jadi bila aku tanya kat mereka ni pernah cerita aku. Dia kata dulu dekat Blok F ni, masa tu bangunan ni sedang dibangunkan. Pada ketika tu ada 2 kes. Yang pertama melibatkan seorang pekerja yang jatuh daripada tingkat atas ke bawah dan mati di tempat kejadian. Dan kes yang kedua, iaitu sebuah lori hantu. Pada ketika tu dia terlupa nak tarik handbrake ke, aku tak pasti, dan dia telah melenyekkan seorang pekerja. Jadi pekerja tu dia tak mati kat situ, tapi dia mati dalam perjalanan untuk pergi ke hospital. Tapi darah dia memang terlalu banyak dekat situ. Dan aku tak tahu sama ada talang corporation ni dia basuh ke macam mana ke, aku tak pasti. Jadi itulah cerita-cerita seram aku. Kalau cerita aku ni menyeramkan anda, jadi aku ucapkan terima kasih kerana anda sudah menonton filem aku ni, video aku ni. Jadi apa-apa pun aku nak minta anda supaya subscribe, like, share dan komen cerita aku ni. Apa-apa pun, aku mengucapkan terima kasih. Selamat sejahtera. Dan kita bertemu lagi di dalam kisah-kisah seram yang akan menghantui diri anda semua. Bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera.